Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضى الحكم وآخرهن الصلاة. رواه الإمام أحمد. Maksudnya daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi sesungguhnya tali ikatan yang mengikat ajaran Islam akan dirombak, dirungkai satu demi satu. Apabila satu ikatan dirombak, dirungkai, manusia akan bercerai-berai dan berpegang dengan simpulan yang masih ada. Yang pertama dirombak, dirungkai ialah ajaran yang berkait dengan hukum hakam. Dan yang akhir dirombak ialah sembahyang. Hadis ini menunjukkan amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang berlaku di akhir zaman, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang kuat berpegang dengan ajaran telah meninggal dunia. Apabila telah berlalu masa yang lama, menyebabkan pegangan orang Islam terhadap ajaran Islam menjadi lemah dan longgar. Dibandingkan betapa kita wajib berpegang dengan ajaran Islam itu sehingga menjadi akidah. Berkata akidah ialah simpulan, seperti disimpul tali dengan kuat dan teguh, supaya sesuatu yang diikat tidak terlucut dan terlepas. Begitulah hubungan orang Islam dengan ajaran Islam. Tiap-tiap satu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalam Quran, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dinyatakan oleh para ulama yang mewarisi ajaran Nabi dengan cara ijtihad. Semua perkara itu adalah ajaran Islam yang wajib dipegang, dipercayai dan diterima dengan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajaran yang membawa kebaikan, keselamatan di dunia sehingga hari akhirat. Apabila telah lalu masa yang lama, menyebabkan orang Islam menjadi lalai dan leka. Mereka meninggalkan ajaran Islam. Bukan sahaja ditinggal, simpulan yang mengikat ajaran Islam itu dirombak, dirungkai. Yang pertama sekali dirombak ialah ajaran yang berkait dengan hukum hakam. Bermula dengan hukum hakam yang berkait dengan pemerintahan Islam. Apabila umat Islam mengalami kejatuhan kerajaan Osmaniyah tahun 1924, menyebabkan tidak ada lagi pemerintahan Islam,
Maka hukum-hukum Islam ditinggal oleh umat Islam. Hukum yang berkait dengan pemerintahan negara, yang berkait dengan jihad, yang berkait dengan undang-undang muamalat, undang-undang jenayah, bagi memelihara kepribadian umat Islam, ditinggalkan. Bukan sahaja ditinggalkan, dinafikan oleh orang Islam. Seolah-olah hukum itu tidak ada lagi. Sehingga ada orang Islam yang mengatakan bahawa hukum-hukum itu tidak layak lagi diamalkan. Apabila menyatakan hukum itu tidak layak diamalkan, seolah-olah kita menafikan ilmu Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah, adilnya Allah, dan bijaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betul sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam merombak ikatan yang mengikat ajaran Islam. Maka berlakulah porak-poranda, huru-hara, perbalahan, pembunuhan, putusnya hubungan keluarga yang diajar oleh Islam dengan cara yang baik, putusnya hubungan persaudaraan, dan orang Islam menjadi lemah dalam keadaan yang porak-poranda. Yang tinggal ialah semayang saja. Semayang masih ada lagi. Akan tiba masanya semayang juga akan dirombak. Akan hilang semayang. Hanya nama Islam saja. Semayang tidak ada lagi. Bila semayang tidak ada lagi, bermakna dunia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila menghadapi keadaan yang begini rupa, kita diwajibkan berpegang dengan ajaran Islam. Walaupun dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang rasa malu, apa yang boleh kita buat secara masing-masing. Kita semayang, kita puasa, berdoa, berzikir dalam perkara yang ditinggalkan oleh orang Islam. Orang Islam sudah menjadi malas. Dalam perkara yang dilupakan oleh orang Islam, tetap menjadi ilmu pengetahuan yang kita tahu dan kita percaya. Adapun kelemahan kita untuk beramal dengannya, diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan apa yang mampu dilaksanakan. Mereka yang berpegang dengan ajaran agama ketika manusia dalam keadaan punah ranah, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilatnya sangat tinggi. Mereka mendapat kelebihan bukan sahaja kerana beramal, bukan kerana cabaran-cabaran yang ada di kelilingnya. Dalam keadaan yang begini, kita disuruh supaya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung dengan mereka-mereka yang sama pahaman dengan kita, supaya kita tidak menjadi hanyut dan kita meninggal dunia dalam keadaan iman yang baik, bukan dalam keadaan iman yang rosak. Wallahu a'lam.